Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke siri ulang kaji Express Matematik SPM. Kali ini merupakan siri pertama bagi tajuk ketaksamaan linear. Cikgu akan menerangkan konsep berkaitan dengan tajuk ketaksamaan, membuat datitubi soalan negeri Kelantan, Terengganu dan Selangor dan akan menunjukkan skema pemarkahan bagi soalan tersebut. Ulang kaji ketaksamaan linear. Kita lihat terlebih dahulu tanda yang digunakan untuk ketaksamaan linear. Ada 4. Yang pertama, lebih daripada ataupun lebih besar daripada. Yang kedua, kurang daripada ataupun kecil daripada. Yang ketiga, lebih daripada atau sama dengan. Dan yang keempat, kurang daripada atau sama dengan. Mungkin ada murid yang keliru di antara lebih daripada atau dengan kurang daripada. Kita boleh letakkan tanda di sini merujuk kepada huruf B. Ini bermaksud besar. Jadi ini ialah lebih besar daripada. Kalau yang kedua ini kita letakkan tanda di sini merujuk kepada huruf K. Ini ialah kurang daripada. Jadi, untuk melukis pada rantau ketaksamaan, kita perlu kenali dahulu garisan yang terlibat. Ada 4 jenis garisan di sini. Yang pertama ialah garisan condong. Garisan condong ada 2, sama ada condong ke atas ataupun condong ke bawah. Condong ke atas ini ibaratnya, condong ke kanan ibaratnya mendaki bukit, manakala condong ke bawah ibaratnya menuruni bukit. Garisan yang ketiga ialah garisan mencancang ataupun garisan menentap, dan yang keempat ialah garisan mengufuk ataupun mendatar. Bagi rantau ketaksamaan, bagi garisan condong yang pertama, rantau yang lebih besar ialah di atas. Manakala bagi rantau untuk yang lebih kecil adalah di bawahnya. Bagi rantau yang melibatkan garis condong ke bawah, lebih besarnya ialah kawasan di atas, lebih kecil ialah di bawahnya. Untuk garisan menegak, lebih besarnya ialah di sebelah kanan, lebih kecilnya ialah sebelah kiri. Dan manakala garisan mengufuk, lebih besar merujuk kepada kawasan di atas, lebih kecil merujuk kepada kawasan di bawah. Ada perbezaan garisan lukisan bagi garisan ini. Bagi garisan yang melibatkan lebih daripada atau kurang daripada tanpa tanda sama dengan, kita perlu melukis garisan putus-putus. Dan jika melibatkan tanda lebih daripada atau sama dengan, atau kurang daripada atau sama dengan, di sini kita perlu melukis garisan padu iaitu garisan tanpa putus-putus. Itulah perbezaannya. Kita akan lihat bagaimana untuk melakarkan kawasan rantau pada soalan latihan berikutnya. Sekarang kita mulakan soalan latitubi melibatkan ketaksamaan linear. Okey, yang pertama, nyatakan 3 ketaksamaan yang mentakrif rantau yang berlorek dalam ranjang 1. Okey, di sini rantau yang berlorek. Jadi kita perlu kenal pasti kedudukan rantau ini pada garisan yang terlibat. Garisan yang pertama ialah garisan di sini. Ia berada di atas. Ia berada di atas bermaksud kawasan ini lebih besar daripada. Kita letakkan nanti simbol lebih besar daripada. Memandangkan ini garisan padu, jadi perlu ditambah tanda sama dengan. Garisan yang kedua ialah garisan Y sama dengan X tambah 8. Rantau berada di bawahnya. Ini bermaksud kawasan ini lebih kecil daripada Y, lebih kecil daripada garis putus-putus, jadi tidak perlu letakkan tanda sama. Ada satu lagi garisan yang tidak diketahui iaitu garisan ini. Ini merupakan paksi Y. Paksi Y bermaksud garisan X sama dengan kosong. Rantau yang terlibat ialah berada di sebelah kiri. Bermaksud lebih kecil. Lebih kecil. Kawasan X di sini lebih kecil daripada kosong. Oleh kerana ia garisan padu, kita perlu letakkan sama dengan. Sekarang kita tulis kembali pada ruang jawapan. Yang pertama ialah X lebih kecil atau sama dengan kosong. Yang kedua, Y lebih besar atau sama dengan negatif X tolak 6. Dan yang ketiga, Y lebih kecil daripada X tambah 8.
Ada 3 markah di sini bermaksud setiap satu ini ialah 1 markah. Soalan kedua melibatkan ketaksamaan linear. Soalan ini merupakan percubaan SPM Terengganu 2019. Pada graf yang disediakan di ruangan jawapan, loretkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Okay, diberi 3 ketaksamaan di sini, jadi kita perlu mengenal pasti di manakah rantau yang memenuhi ketiga-tiganya. Kita mulakan dengan yang pertama, Y tambah X kurang daripada atau sama dengan 4. Ini ialah garisannya yang terlibat. Oleh kerana tanda ketaksamaan ini kurang daripada atau sama dengan, bermaksud ia berada di bawah garisan ini. Kita tandakan kawasan yang terlibat. Yang kedua, Y lebih besar atau sama dengan negatif 1, bermaksud kita perlu merujuk kepada garisan Y sama dengan negatif 1. Tiada dilukis di sini, jadi kita perlu melukiskannya. Y sama dengan 1 di sini. Jadi sepanjang garisan ini merupakan garisan Y sama dengan negatif 1. Oleh kerana di sini ada tanda sama, jadi kita teruskan dengan melukis garisan padu di sini. Dilabelkannya sebagai Y sama dengan negatif 1. Oleh kerana ketaksamaannya lebih besar daripada, ini merujuk kepada kawasan di atas garisan ini. Yang ketiga, ketaksamaan Y kurang daripada X. Y kurang daripada X merujuk kepada garisan Y sama dengan X. Tanda ketaksamaannya ialah kurang daripada, bermaksud kawasan di bawahnya. Jadi, kawasan yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan ini ialah kawasan yang di tengah. Jadi, kita loretkan kawasan yang terlibat. Semua dalam kawasan yang terlibat ini kita loretkan. Dan inilah jawapannya. Jadi, untuk lebih cantik, kita boleh padankan kembali yang tidak terlibat, garisan yang tidak terlibat. Di sini, tinggalkan sahaja ruangan jawapan. Jadi, markahnya ialah 3, biasanya diberi pada 1 markah pada garisan yang telah kita lukis. Ini 1 markah. 1 markah dan 2 markah untuk rantau yang telah kita lukis, iaitu 2 markah. Keseluruhannya 3 markah. Sebelum cikgu meneruskan untuk soalan yang ketiga, mohon tekan butang like dan subscribe bagi yang belum. Okay, soalan yang ketiga ini merupakan soalan percubaan SPM Selangor 2019. Nyatakan 3 ketaksamaan yang mewakili kawasan berloret dalam Raja 1. Okay, sekarang kita perlu menyenaraikan 3 ketaksamaan. Kita perlu mengenal pasti garisan yang terlibat terlebih dahulu. Okay, yang pertama ini ialah paksi Y. Paksi Y bermaksud garisannya ialah garisan X sama dengan 0. Okay, garisan yang ni pula, kalau kita lihat di sini, koordinat tandaan di sini, X2, Y2. Okay, di sini koordinatnya X1, Y1. Bermaksud X sama dengan Y. Ataupun kita tulis garisan ini, garisan Y sama dengan X. Okay, garisan yang seterusnya, yang ini garisan putus-putus, kita perlu mencari persamaannya terlebih dahulu. Persamaan A untuk garisan ialah garisan ialah Y sama dengan MX tambah C. M ialah kecerunan, C ialah pintasan paksi Y. Okay, kecerunan di sini kita boleh mengira oleh kerana garisannya condong ke bawah, bermaksud nilai kecerunannya adalah negatif. Okay, negatif, kita cari dulu jarak mencangcangnya di sini ialah 8 dan mengufuknya ialah 4. Negatif 8 bahagi 4 ialah negatif 2. Jadi persamaan yang terlibat ialah Y sama dengan negatif 2X. Persilangan paksi Y-nya ialah pada positif 8 ditambah 8. Jadi garisan yang terlibat ialah garisan Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Jadi untuk mengenal pasti ketaksamaan bagi rangkaian yang terlibat ialah yang pertama, untuk garisan X lebih besar daripada 0, oleh kerana berada di sebelah rantau ini berada di sebelah kanannya, kita tuliskan X lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, pada garisan Y sama dengan X. Y sama dengan X, oleh kerana rantau ini berada di atasnya dan melibatkan garisan padu, tanda ketaksamaan yang terlibat ialah lebih besar atau sama dengan X. Dan yang ketiga,
Garisan yang baru kita kira sebentar tadi, iaitu garisan Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Oleh kerana rangkaian yang terlibat berada di bawahnya, ini bermaksud Y-nya ini kawasannya lebih kecil daripada, dari putus-putus tidak perlu meletakkan tanda sama. Jadi kita letakkan negatif 2X tambah 8. Jadi inilah jawapannya. Oleh kerana 3 markah di sini, 1 markah untuk setiap jawapan. Okey, 1 markah untuk setiap jawapan. Keseluruhannya ada 3 markah. Sekian dahulu bagi siri pertama, tajuk ketaksamaan linear. Jumpa lagi dalam siri berikutnya. Anda boleh menekan link pada bahagian description. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe sebagai tanda sokongan dan sebarkan maklumat ini kepada rakan-rakan yang lain juga.